Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Mana biasa mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan lipat dan izinnya kita dapat bersama lagi pada hari ini. Awal sedikit awal sedikit daripada biasa. Sementara itu Atuk nak cuba mic baru, mikrofon baru. Kita cuba dulu. Adakah dia menjadi ataupun tidak? Kalau siapa boleh dengar, terima kasih banyak. Ya, Cik Tun, ingat Allah dalam hati. Tepat Allah dalam hati kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita cuba mikrofon. Boleh dengar tak? Testing, mikrofon. Ada mikrofon, rasa boleh dengar. Siapa yang sudah online dengar tu? Boleh tolong bagi tahu. Suara boleh dengar tak? Ini Atuk pakai mikrofon baru kecil ni. Mikrofon baru. InsyaAllah harap boleh dengar. Harap boleh dengar. Clear tak? Ya, dengar? Okey. Kalau cakap kuat sangat mungkin suara tu tak ni ke? Cik Tun. Ataupun macam ni dah okey Cakap macam ni dah clear. Okey, sembang-sembang pagi hari ini awal sikit sebab pukul 10 nanti ada program. Ada program, jadi Atuk cepatkan sikit lah. Tajuk kita hari ini ialah cinta dunia. Wah, cinta dunia. Allahu Akbar. Cinta dunia. Nah, banyak cerita mengenai cinta dunia ni. Cinta mana? Apa yang dikatakan cinta dunia? Cinta dunia. Apa yang dikatakan cinta dunia? Terlampau menyintai dunia. Everything. Semua nak mikir hal dunia. Ini bahaya ni. Bahaya kehidupan kita. Sebab yang pokoknya kita harus sedar bahawasanya kehidupan kita ini, cinta dunia kita ini, sebelum tu kita add dulu produk. TikTok suruh add produk kita dulu, masukkan dulu add Kasturi Duha, Kasturi Duha dengan Kasturi Mariam. Add dulu Kasturi Duha, Kasturi Mariam. Kemudian kita mirrorkan video. Okey. Dah boleh nampak sikit. Boleh nampak sikit mirrorkan video. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Hari ini Atuk menggunakan speaker, wireless speaker. Hopefully sounds clear. Sounds clear. Untuk hari inilah. Jadi semana biasa di samping kita tazkirah pagi, tazkirah duha, juga kita memperkenalkan perfume Kasturi Duha, perfume kegemaran Rasulullah, wangi-wangian. Rasulullah suka sangat kepada wangi-wangian. Rasulullah sentiasa wangi. Tidur pun wangi, pergi mana-mana pun wangi. Arsenal kena 3-0, dah habis dah peluang. Arsenal dah habis dah peluang nak beat Manchester City. Sayang, Arsenal dah lead lama dah. Tapi kenyundang jugalah akhirnya. Atuk yakin juara EPL adalah Manchester City. Tapi yang menariknya, yang sedih juga Atuk tengok, kelab ialah Spurs. Macam mana boleh jatuh? Tempat ke-7 Spurs. Tapi yang bangkit semula, yang baru keluar daripada gua, Liverpool, mungkin jadi tempat ke-5. Tapi yang menarik ialah Manchester United. Dapat merangkak daripada bawah tu. Daripada bawah sekarang top 4 top 5. Lebih kurang. High tech. So hebat jurulatih itu. Dengan tiada Ronaldo, maka Manchester United bangkit. Terbaik tu. MU. Ya, MU.
sedikit mengenai bola. Menarik kali ini. Dengar khabar berita Mane akan pulang kepada Liverpool. Maka akan dapat gandingan asal kehebatan Liverpool. Salah dengan Mane. Sadio Mane. Kita mengharapkan sentuhan luar biasa Sadio Mane di Liverpool dalam musim yang akan datang. Sama-sama pagi hari ini, di samping kita buat bicara, sebab EPL tahun inilah EPL yang paling kurang Atuk buat komen mengenai EPL lah. Sebab sedih jugalah. Liverpool kan, itu favourite Atuk tu. Tapi nak buat macam mana kan, Nunes pun tak jadi, tak boleh lawan Sadio Mane juga. Sama-sama pagi hari ini, tajuk kita hari ini ialah cinta dunia. Bagi kawan-kawan dan rakan-rakan yang menunggu pukul 10, atau minta maaf banyak kerana hari ini mula awal, semalam tak sempat. Semalam tak sempat, hari ini kita teruskan, insya-Allah besok kita akan ke udara seperti biasa. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini, cinta dunia. Jangan cinta dunia. Jangan. Apa itu cinta dunia? Cinta dunia bererti kita meninggalkan akhirat. Buat kerja boleh, cari makan, makan gaji, berniaga boleh, tapi jangan tinggal ibadah, dan jadikan pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah. Itu penting. Itu penting. Itu penting. Terima kasih banyak siapa yang join Atuk hari ini awal-awal pagi. Hari ini Isnin. Hari ini Isnin. Isnin 15 hari bulan, Monday. Isnin, hari kerja. Bagi siapa yang rehat sekarang, bolehlah bersama Atuk, lebih kurang dalam 1 jam ni, bersama Atuk. Quote of the day hari ini, sembang pagi, cinta dunia. Atau nak berkongsi juga mengenai cinta dunia ini, iaitu kita terlampau taksub kepada dunia. Nak itu, nak ini, semua dunia. Nak kereta besar, nak rumah besar, nak pakak besar, nak bini besar. Bukan. Nak bini cantik, semua nak. Tak salah. Tak ada salah. Kau boleh nak apa saja. Bahkan Allah suka kepada sesiapa yang sentiasa minta dengan Allah, berdoa dengan Allah. Ya Allah, aku nak sihat. Kan kau dah sihat, nak sihat lagi, ya Allah. Kena minta. Dah sihat, kena minta sihat. Jangan sakit baru nak minta sihat. Dah sihat pun kena minta sihat. Dah kaya, minta kaya lagi. Ya Allah, aku nak kaya lagi. Sebab apa nak kaya? Aku nak infak. Aku nak bantu orang miskin, ya Allah. Kena buat macam tu doa. Kenapa kau nak sihat? Nak sihat lagi sebab apa? Sebab nak rajin solat, nak rajin pergi masjid. Nak sihat, nak supaya solat kita sempurna, dapat rokok, sujud, iktidah dengan baik. Jadi kena ada asbabnya kenapa kita memerlukan sesuatu itu lebih. Tapi satu benda je lah. Memang nenek kau pun tak suka. Lebih bini tak boleh, bro. Tak boleh kuat. Marah. Yang lain boleh minta, tapi dengan Allah boleh minta aje. Kau boleh minta, jangan risau. Quote of the day hari ini, sembang pagi hari ini, apa pun yang kita lakukan di dunia ini mesti ada peraturan. Hidup kena ada peraturan. Beribadat ada peraturan. Kadang-kadang ibu bapa keliru mendidik anak-anak. Cinta dunia, terlampau mengharapkan anak 20A, bijak dah hebat, sedangkan dari segi solat, baca Quran, anak-anak tu gagal. Begitu juga dalam soal mendidik anak, mengurus masa. Jangan menjadi arahan, jangan menjadikan ketua ibu bapa sebagai bapa dan ibu, mengarahkan anak buat tu, buat ni. Tapi yang lebih penting ialah wujudkan peraturan dalam keluarga, disiplin dalam keluarga. Kita lihat sebagai contoh, bila peraturan itu dipatuhi dengan baik, kita tengok macam mana laluan kereta di jalan raya. Beratus ribu kereta jalan raya macam ni, duk atas bawah turun, berarti baik. Jadi mereka itu dapat memandu dengan lancar. Bukan kata kecekapan pemandu saja. Yang lebih penting ialah sistem jalan raya itu sendiri akan membuatkan kelancaran
sistem pemanduan seseorang itu. Begitu juga dalam soal mendidik anak-anak. Pastikan bukan sahaja kita mengharapkan anak itu jadi baik, anak itu ikut perintah sebagainya, tapi anak itu mesti diberi peraturan. Contoh. Okey, contoh. Waktu solat 5 waktu. Masuk saja waktu solat mesti mengerjakan solat. Itu peraturan. Masa nak main game boleh. Okey, selepas solat asar pukul 5, bila pulang daripada sekolah solat asar pukul 5 baru boleh main game 1 jam. Itu peraturan. Setiap kali makan nasi, makan di dapur, pinggan sendiri, paling kurang pinggan sendiri dan cawan sendiri mesti dicuci. Itu peraturan. Bukan arahan, bukan arahan, itu peraturan. Bangun pagi mesti pukul 6 atau 5.30 untuk solat subuh. Itu peraturan, bukan arahan, bukan. Jadi jangan keliru ibu bapa. Peraturan mesti diberitahu. Dan baca buku. Pukul berapa baca buku? Lepas solat isyak 8.30 mesti baca buku, atau 8.45 baca buku. Lepas baca buku 1 jam baru boleh main handphone setengah jam dan tidur. Itu peraturan. Peraturan, bukan arahan, bukan. Jadi apabila anak-anak kita berjaya mematuhi peraturan, maka dengan sendirinya keadaan rumah tangga, keluarga, lifestyle dalam family itu menjadi aman damai. Sama dengan memandu kereta. Bila no entry, jangan masuk kena saman. Contoh, bila lampu merah kena berhenti. Kalau kau jalan accident. Contoh, itu peraturan. Jadi apabila semua orang boleh patuh kepada cahaya, hijau jalan, kuning sedia berhenti, merah berhenti, berarti apabila orang patuh kepada color ini, maka perjalanan pun elok. Kereta banyak pun okey. Maknanya patuh kepada color. Bukan suara, hanya color saja. Hijau, kuning, merah. Menggunakan sistem color. Begitu juga kita mendidik anak-anak. Boleh menggunakan sistem color. Boleh. Siapa yang cemerlang, ikut peraturan, tengok pinggan dia lepas makan cuci, tengok permainan dia main pukul 3 boleh main games, main apa, kemudian dia simpan balik mainan dia. Itu peraturan. Boleh bagi color hijau, green. Green. Tapi kalau dia tak solat, miss solat, bagi color merah. Kalau pertama kali miss, bagi kuning dulu. Contoh macam tu. Itu peraturan. Kalau dia boleh ikut sistem. Sistem dalam kehidupan keluarga, maka keadaan rumah tangga teratur, keadaan family teratur, aman dan damai. Peraturan. Begitu juga suami dan isteri kena ikut peraturan. Suami tak boleh duduk di meja makan bagi arahan dia. Teh 1, mi rebus 1. Sedapnya dia. Kena tengok keadaan. Apa yang sudah siap, apa tak siap. Kena bantu di dapur, kena basuh, cuci pinggan ke apa ke. Kena buat juga. Kena ada kerjasama. Itu peraturan. Jangan duduk main game je, ataupun jangan tengok main Facebook je. Jangan main TikTok je. Tak je, kena ada peraturan. Peraturan kena ikut, kena patuh. Siapa yang tak patuh pada peraturan, maka diberi kad kuning dulu. Kalau melanggar terus 3 kali, kad merah, tidur luar lah kau. Contoh. Sama-sama bagi ikut of the day bersama dengan tu hari ini. Cinta dunia. Boleh, bukan tak boleh, tapi mesti ada hadnya, mesti ada peraturannya, mesti ada sistem dia. Terutama kalau kita mendidik anak-anak yang masih di alam persekolahan. Kita kena pastikan ada peraturan-peraturannya. Termasuk juga anak yang berada di pusat mengajar tinggi, kita kena endorse, kita kena sediakan jadual dan peraturan-peraturannya. Dia tak boleh buat, tak boleh keluar sembarangan dan sebagainya. Quote of the day hari ini, sembang-sembang pagi hari ini, sepanjang hidup kita, sama ada untuk diri kita juga kena ada peraturan. Jangan rasa lapar je nak makan, tak ada kerja lain, duduk makan je. Kena ada peraturan. Kita tengok pukul 1.30 baru boleh lunch. Pukul 10 kita boleh minum tea break sekejap. Kita makan macam tu. Kena ada peraturan. Islam, kita sebagai seorang Islam, memang ada peraturan.
Peraturan. Peraturan kita. Solat 5 waktu peraturan. Samalah juga bagaimana puasa bulan Ramadan. Apa tujuan puasa bulan Ramadan? Yang kita sudah berjaya melipasi ujian selama 1 bulan. Puasa bulan Ramadan ini umpama kita menghadiri kursus motivasi sebulan. Kursus motivasi sebulan di mana kita tidak dibenarkan makan dan minum siang hari ataupun termasuk tidur dengan isteri atau suami siang hari selama sebulan. Pendidikan, itu pendidikan. Itu peraturan wajib. Tak buat dosa lampu merah. Buat dapat lampu hijau, dapat reward orang puasa. Orang puasa. Adakah setakat lapar dan dahaga saja yang kita amalkan bulan Ramadan? Tidak. Banyak agenda bulan Ramadan yang kita berjaya lakukan. Agenda bulan Ramadan. Contoh pertama, puasa itu biasa. Puasa bulan Ramadan, of course lah kita kena puasa. Yang kedua yang kita berjaya amalkan ialah solat tarawih. Pergi masjid solat tarawih contoh, ataupun solat berjemaah. Itu tarbiyah, itu motivasi yang kita berjaya lakukan. Dan ada juga amalan-amalan lain, seperti kita banyak amalan-amalan solat sunat. Itu yang diisi dalam bulan Ramadan. Ada juga tak kalanya kita zikir. Zikir atau beristighfar 1000 kali beristighfar. Berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1000 kali. Ataupun la ilaha illallah 1000 kali. Kita boleh lakukan bulan Ramadan. Kenapa tidak bukan bulan Ramadan? Sebab kita sudah ditarbiyah, kita sudah dididik selama 1 bulan. Dan kita ada baca Al-Quran, walaupun baca surah Al-Ikhlas, baca surah-surah pendek. Itu juga termasuk dalam tarbiyah kita dalam bulan Ramadan. Jadi tujuan bulan Ramadan sebulan adalah supaya kita sambung bulan Syawal dan bulan-bulan yang berikutnya, 11 bulan yang akan datang. Itu tujuan bulan Ramadan. Tujuan bulan Ramadan ialah supaya kita boleh meneruskan aktiviti hebat kita bulan Ramadan. Sebab ramai yang hebat bulan Ramadan, masuk bulan lain habis balik asal. Balik atas. Sebab itu ramai ulama mengatakan tanda-tanda puasa dia mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda puasa ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilakukan dalam sepanjang bulan Ramadan akan disambung dalam bulan Syawal dan bulan-bulan yang berikutnya. Itu yang sepatutnya begitu. Sebab itu, dan Allah sentiasa memberi reward. Ini kehebatan, motivasi yang patut ditiru kita dengan anak-anak, dengan isteri atau suami. Reward. Bila kita buat, terus dapat reward. Bila kita baca Al-Quran, dapat 10 kali pahala, reward. Bila kita puasa bulan Ramadan, dapat reward. Bila kita puasa 6 bulan Syawal, umpama puasa setahun, dapat reward. Tetapi kenapa ramai orang tak puasa 6? Katakanlah contoh, awak kerja 1 bulan, dapat sebulan gaji. Kemudian awak kerja lagi 6 hari, dapat setahun gaji. Berebut kan? Memang berebut lah. Kerja 6 hari dapat setahun gaji. Begitulah. Bagi orang yang nampak bila puasa bulan Ramadan disambung dengan puasa 6 yang tak semestinya betul-turut, selang-seli pun tak apa, asalkan bulan Syawal, maka dia akan mendapat setahun, umpama setahun puasa dia. Jadi ini adalah contoh bagaimana apabila kita memahami dengan nikmat puasa bulan Ramadan apa semua, kita dengan sendirinya kita akan sambung. Jadi kalau kita boleh puasa darat 30 hari bulan Ramadan, sudah semestinya kita boleh diuji dengan 6 hari dan bulan Syawal. Dan kita diuji lagi iaitu puasa Isnin Khamis. Itu ujian. Jadi kalau 30 hari boleh, takkan Isnin Khamis tak boleh? Tentu boleh. Ataupun Rasulullah kata puasa yang terbaik ialah puasa Nabi Daud, iaitu 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. Itu puasa Nabi Daud. Itu lagi hebat. Selang-seli. Jadi puasa yang daratnya adalah bulan Ramadan. Puasa bulan-bulan lain disunatkan tidak darat pun tak apa. Tak apa. Itu contoh bagaimana kita dimotivasikan sepanjang bulan Ramadan. Begitu juga kita dengan family.
dengan family. Ada kalanya kita bagi reward. Okey, cuti ni kita nak bercuti ke mana? Cameron Highland ke, pergi beach ke apa ke, tapi mesti mencapai objektifnya. Seperti rumah tersusun, tak ada pergaudahan adik-beradik, keputusan exam pun okey, keputusan bagus, apa ni, solat okey, baca Quran okey. Kenapa? Ini semua peraturan, baru boleh bagi reward. Tapi ada juga parent ni tak bagi reward. Kalau anak berjaya tak bagi reward, kalau anak tak berjaya atau gagal dalam satu bidang, kena punishment. Kena punishment. Itu tak adil lah. Tak adil. Kita kena adil. Kalau sepatut reward lah. Tak semesti reward tu besar, tak semesti harga mahal. Mungkin makan di luar ke, atau bercuti ke. Tak semesti bercuti jauh, dekat pun tak apa. Atau buat pergi mandi di swimming pool ke, di hotel satu malam, contoh macam tu. Biar ada reward. Biar ada reward macam tu. Jadi itu akan memberikan satu rangsangan kepada family. Jadi hidup ini mesti ada peraturan. Peraturan itu kena buat. Macam sekolah lah, anak kita pergi sekolah, darjah 1 pun dah ada jadual. Sedangkan anak cucu kita tu tak faham lagi jadual, baca pun tak boleh penuh lagi. Nak baca BM, dia pun tak tahu apa itu BM, tapi cikgu dah siapkan jadual. Kenapa siapkan jadual? Sebab daripada awal lagi dididik supaya anak itu pergi sekolah dengan ada sistem, ada jadualnya. Pukul 8, pukul 7.30 masuk kelas. Subjek pertama BM, bahasa Malaysia, contoh macam tu. Lepas 1 jam subjek BI. Begitu, ada jadual-jadual dia. Bukan pergi sekolah, masuk sekolah, hari ni nak mengajar apa, cikgu pun ada jadual. Ada jadual. Itulah yang dikatakan peraturan. Itu yang dikatakan peraturan. Jadi dalam kehidupan seharian di rumah pun kita kena buat peraturan. Kena buat, mesti patuh peraturan. Kalau di sekolah anak-anak boleh patuh peraturan, kenapa tidak di rumah? Tapi ibu bapa kebanyakan buat arahan. Bila tengok anak melampau, terus bagi, tutup TV, jangan main handphone. Bila sudah melampau. Sedangkan kalau ada peraturan awal, tak perlu larang pun tutup handphone. Sekarang dah pukul 9, dia tutup sendiri handphone, tak main dah handphone, pergi baca buku apa. Itu peraturan. Peraturan itu kena beritahu kepada anak-anak. Jangan ibu bapa aja buat peraturan, anak tak tahu apa pun, marah aja. Ini yang tak nak beli handphone ni, tak berhenti main handphone. Peraturan tak bagi tahu. Jadi ibu bapa kena bagi tahu peraturan. Peraturan. Tajuk kita cinta dunia. Boleh, tapi mesti berperaturan. Ada peraturan kita kena buat. Jadi sama juga peraturan kena ada. Sama juga macam kita kata kita nak buat rumah kan. Kita nak buat rumah. Panggil kontraktor. Ini tanah saya nak buat rumah. Banglo 1 tingkat. Nak buat rumah macam mana? You buatlah macam mana pun. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Asalkan bilik 3, bilik air 2, pos di sini. Tak boleh. You kena bagi plan dia. Itu peraturan. You kena bagi plan dia, tinggi, rendah, lebar, semua kena bagi. Itu structure kena jelas. Nanti runtuh rumah tu, nak bagi kontraktor, baru kontraktor boleh buat ikut plan. Kontraktor pula bila sudah ada plan, sudah ada peraturan, dia tak boleh buat sembrono je. Kenapa buat bilik sengit ni? Tak apalah, saya buat sengit saja. Tak boleh. Dia mesti ada peraturan. Jadi peraturan itu mesti jelas di antara kontraktor dengan arkitek, mesti jelas dan mesti sesuai dengan kehendak dengan owner ataupun kehendak tuan rumah. Sama juga kita dalam soal ibadah, peraturan kita kena solat, kita kena memenuhi kehendak Allah. Allah mewajibkan kita, aku hidupkan kau, aku tidak jadikan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk sembah aku. Itu peraturan Allah. Jadi kalau kau tak solat, kau dapat dosa. Itu peraturan, itu kehendak owner kita ialah Allah yang menguasai diri kita. Begitu juga kita nak buat rumah, kita kena ada owner.
Owner kita kena ikut owner rumah. Ada owner rumah kata okey, rumah saya ni ikut plannya macam ni, tapi tambahan sikit di sini, tambah 3 kaki 4 kaki panjang ke lebar. Dia boleh. Macam juga Allah telah bagi adjustment. Okey, siapa yang solat wajib 5 waktu, okey, dah cantik dah, tapi boleh buat solat sunat. Ada solat sunat ni, solat duha, boleh buat solat duha. Itu adjustment, itu peraturan yang Allah tetapkan. Jadi Allah ini ada peraturan wajib, ada peraturan sunat, tapi rewardnya tetap besar. Reward tetap besar. Seperti puasa bulan Ramadan, rewardnya tetap besar. Dan walaupun puasa sunat 1 hari pun reward dia besar. Reward dia besar. Salam jimat tu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Tak pergi open house ke? Tak pergi open house. Tak pergilah, buat open house sendiri. Sendiri. Sembang pagi hari ni awal sikit. Sebab pukul 10 ada program, 10-11. Jadi kita buat awal hari ni. Tajuk kita hari ini ialah cinta dunia. Cinta dunia. Jangan kita terlalu cinta dunia. Dunia ini kena buat peraturan. Dari segi ibadat kita, Allah telah membuat peraturan. Ibadat kita, Allah telah membuat peraturan. Dan contoh orang yang berjaya, orang yang mutlak berjaya tanpa silap, hanya seorang makhluk di dunia ini yang Allah turunkan, iaitu tanpa silap, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah buat adalah perfect. Perfect dan sempurna, tidak ada dosa. Sebab dia menjadikan contoh kepada umat manusia. Rahmatan lil alamin. Turunnya Rasulullah memberi rahmat kepada manusia, haiwan, dunia. Itulah hebatnya Rasulullah. Pekerti Rasulullah. Dia ada contoh-contohnya. Itu peraturan. Ya Allah menjelaskan peraturan dalam Al-Quran, tetapi diterjemahkan kepada peribadinya adalah peribadi Rasulullah. Sebab itu apabila sahabat tanya Aisyah, ya Aisyah, apakah peribadi pekerti Rasulullah? Aisyah kata Al-Quran. Kau tengok apa yang ada dalam Al-Quran, itulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini dia tidak bercakap kosong, tidak. Apa yang dia cakap setelah mendapat wahyu daripada Jibril, daripada Allah SWT yang diturun oleh Jibril. Bila ada masalah, Jibril yang bagi tahu penyelesaiannya. Tujuannya adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ikut apa yang Rasulullah suruh. Sebab itu di antara sunnah dan Al-Quran itu tidak ada percanggahan. Tidak ada. Sebab sunnah ini adalah detail terperincinya. Apa yang dikehendaki, apa yang diperkatakan dalam Al-Quran. Dan untuk memudahkan manusia memahami tingkah laku yang betul, sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT ialah melalui perilaku Rasulullah. Sebab Rasulullah ini insan biasa, ada mak bapak, dan baginda juga anak yatim piatu, insan biasa. Insan biasa. Dan Rasulullah juga adalah seorang yang kena bekerja baru ada pendapatan, insan biasa, bela kambing, berniaga dan sebagainya. Dan Rasulullah juga untuk mendapat ruziak dia kena kahwin, insan biasa, dia kahwin dengan Khadijah, dapat Khadijah. Dan Rasulullah juga mempunyai perasaan apabila anaknya meninggal, dia juga rasa sedih. Itu insan biasa, insan biasa. Dan Rasulullah juga dalam berdakwah, bukan sahaja mendapat hardik, bahkan dipukul, dibalin dengan batu, berdarah. Itu insan biasa. Apakah tindak balas Rasulullah apabila baginda dibalin dengan batu berdarah? Rasulullah marah ke? Tidak. Itulah ciri-ciri manusia agung. Orang yang terbaik apabila dimaki, dihamun, dia tidak balas dengan maki, dia tidak balas dengan kejahatan yang dilakukan, tapi dia memohon dengan Allah. Apa Rasulullah mohon? Ya Allah, berilah hidayah kepadanya. Macam Rasulullah pergi ke Taif untuk berdakwah, sehingga dakwah Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Bukan sahaja ditolak, tetapi Rasulullah dibaling dengan batu sehingga berdarah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, engkau angkatlah tanganmu kepada Allah, memohon supaya aku akan hancurkan penduduk Taif. Tapi Rasulullah tidak.
Tidak, jangan, dia kata. Jangan hancurkan penduduk Taif. Dia belum lagi faham, belum lagi menerima apa ni dakwah yang kita lakukan. Dia tak tahu, dia tahu. Sebab itu dia menentang apa yang aku lakukan. Apa yang Rasulullah bagi tahu? Ya Allah, berilah hidayah kepada penduduk Taif dan generasi yang akan datang, supaya generasi akan datang itu akan mengikut apa yang aku sedang bawa, risalahmu ya Rasulullah. Dan sekarang jelas, selepas Rasulullah wafat, keadaan Taif maju, penduduk Taif bagus, baik dan sebagainya. Ini adalah contoh. Jadi cinta dunia tidak salah, tetapi jangan melampau. Cinta dunia masih lagi perlu mengikut sunnah dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita berpegang kepada perjuangan Rasulullah dan juga sahabat baginda, insya-Allah kita akan selamat. Sebab contoh dijamin syurga sahabat Rasulullah itu ialah semuanya orang-orang yang hebat belaka. Kau ada day bersama dengan Atuk hari ini. Sema pagi hari ini bersama dengan Atuk. Cinta dunia jangan melampau, dan kita selalu berserah kepada Allah SWT. Sebenarnya dunia ini di sisi Allah kecil sangat. Umpama kalau kita celupkan jari di laut, menitik air, itulah saiz dunia di sisi Allah SWT. Sebab itu, untuk mendapat ganjaran yang besar, dunia dan isinya, untuk mendapat ganjaran daripada Allah, dunia dan isinya, hanya cukup dengan solat sunat fajar 2 rakaat. Itulah kecilnya dunia di sisi Allah. Kecilnya dunia di sisi Allah. Sebab dengan kita melakukan solat sunat fajar 2 rakaat, maka ganjaran yang Allah beri kepada kita ialah dunia dan lebih lagi daripada dunia dan isinya. Kalau setakat Bill Gates tu kecil sangat lah, setakat robot kuat tu kecil sangat lah. Dunia ni kecil sangat. Sebab itu kita tak boleh cinta dunia yang melampau. Kita tak boleh taksub pada dunia, mengharap kepada dunia semata-mata, tak boleh. Sebab kita ada do's and don't dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kau ada day hari ini, sema pagi hari ini bersama dengan Atuk. Tajuk kita ialah cinta dunia. Kita mencari ilmu itu bukan cinta dunia. Mencari ilmu adalah fardu kifayah. Kita mesti berusaha mencari ilmu. Sebab untuk menjadi seorang yang berilmu, pandai, mesti kena ada ilmu. Kalau kita nak berjaya di dunia, kita kena ada ilmu. Sebab itu pergi belajar daripada umur 7 tahun, masuk universiti sehingga umur 23 tahun graduate. Berapa lama tu mencari ilmu. Mesti ada ilmu. Untuk berjaya di dunia kena ada ilmu. Ada ilmu. Tak semestinya ada ijazah, ada ilmu, bukan ada ijazah. Jangan silap. Untuk berjaya di dunia kena ada ijazah. Tak ada. Ijazah itu ciptaan manusia. Dia mengkategorikan ada sekeping, 2 keping, kertas macam tu. Tapi yang penting adalah ilmu. Ilmu ni banyak, ilmu Allah ni banyak. Kalau kita nak tulis ilmu Allah, jadi kalau katakanlah laut itu dijadikan dakwat, lebih banyak lagi ilmu Allah yang kita tak tahu, yang kita boleh pelajari. Jadi itulah yang penting kepada kita. Jadi kena ada ilmu. Kalau untuk berjaya di dunia kena ada ilmu. Untuk berjaya di akhirat pun kena ada ilmu. Macam mana tu nak belajar kena ada ilmu? Ya, kena ada ilmu. Untuk berjaya di akhirat berarti masuk syurga. Bagaimana nak masuk syurga di akhirat? Maka kena solat. Solat jangan tinggal. Bagaimana nak solat? Maka kena belajar. Kena ada ilmu. Nak solat kena ada ilmu. Rukun fi'li, syarat-syarat solat kena ada. Sebelum solat kena ambil wuduk, kena ada ilmu, kena belajar. Dan ada baca-bacaan dalam solat. Ada baca-bacaan yang wajib. Kalau kau tak baca, maka tak sah solat kau. Seperti rukun fi'li, takbir, Allahu Akbar. Itu wajib. Kalau mulut je buka, suara tak keluar, tak sah solat. Tak boleh. Begitu juga kalau tak baca surah Al-Fatihah, tak sah solat. Itu kena ada ilmu, kena belajar. Tak belajar surah Al-Fatihah saja. Iyalah, surah Al-Fatihah saja. Ya Wan, kalau dia tak tahu sah ke tidak. Kalau dia tak tahu tak apa. Kalau dia tak ada, tapi dia wajib belajar ilmu. Sebab itu apabila orang melihat orang sedang solat tak betul, kena tegur. Teguran itu wajib, macam Rasulullah tegur seorang sahabat. Bila Rasulullah sudah solat, sudah selesai solat satu hari itu, si fulan ni datang solat. Bila sudah saja selesai solat, Rasulullah kata engkau solat semula. Maka dia pun solat semula.
Rasulullah selepas dia solat, Rasulullah kata kau solat semula, kau belum solat. Sampai 3 kali dia solat sekali, Rasulullah kata kau solat semula. Sehingga dia mengaku, ya Rasulullah, aku tak tahu ya Rasulullah, ini je yang aku tahu solat. Rasulullah kata bacaan kau okey, cuma engkau tidak ada disiplin, tidak ada tamadinah. Engkau rokok sujud tu laju sangat, macam burung apa burung tukoko patuk makanan. Jadi itu termasuk dalam ilmu. Solat dah tapi tidak ada tamadinah, tidak ada tamadinah. Jadi sebab itu kena ada ilmuwan, kena ada ilmu. Ilmu kena ada. Jadi untuk berjaya di dunia kita kena ada ilmu keduniaan. Untuk berjaya di akhirat kita kena ada ilmu dalam soal-soal ibadah terutamanya. Macam keluar zakat. Keluar zakat dia kena ada ilmu 2.5% daripada tu, kemudian mesti cukup setahun. Kalau zakat wang mesti ada 22,000 setahun yang tak diguna. Mesti ada tahun, mesti tahu ilmu. Kita kena ada ilmu, jadi baru kita boleh berjaya di akhirat. Jadi berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat, itu yang penting. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa tahu doa siapa tu? Doa Nabi Yunus. Nabi Yunus apabila buat silap, kemudian ditelan oleh ikan. Kata setengah ulama 40 hari berada perut ikan, sehingga dia berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia berulang wirid juga dengan doa ini sehingga dimuntahkan oleh ikan ke darat. Itulah sebab itu ini sedikit mengenai fadilat doa Nabi Yunus. Bila kita berhadapan dengan segala macam bentuk masalah, macam-macam masalah kita hadapi kan, jalan keluarnya ialah doalah cuma Nabi Yunus. Sebab gelap Nabi Yunus ini dalam perut ikan tu 2 kali gelap. Satunya gelap dalam perut ikan, yang kedua gelap ikan itu berada di dasar bumi, di dasar laut. Jadi gelap sungguh, gelap sungguh. Gelap itu mengikut tafsir ulama ialah permasalahan yang dihadapi terlalu teruk. Jadi mintalah dengan Allah solusinya. Nabi Yunus pun minta dengan Allah. Jadi kita kalau setakat nak naik pangkat, kalau setakat nak bahagia, kalau setakat nak bisnes maju, Allah kecil sangat dia tu. Tapi boleh juga berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diamalkan. Boleh teruskan begitu. Nak anak-anak berjaya dapat perasaan, boleh. Boleh. Doa tu adalah doa yang universal. Apa saja yang kita menghadapi permasalahan, mencari jalan keluar, minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau ada day hari ini. Saya pagi bersama dengan Atuk. Atuk nak beri sikit mengenai kasturi duha. Ini ialah kasturi duha. Macam ni. Terbalik. Kasturi duha untuk lelaki. Siapa yang berminat, kasturi duha bau cukup wangi. Boleh tag apa ni beg kuning. Beg kuning boleh tag di situ, bolehlah buat pembelian secara langsung. Boleh buat. Sebab Atuk memilih produk kasturi duha untuk lelaki dan kasturi Maryam untuk muslimah, untuk wanita, kerana wangian ini adalah sunnah daripada yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah. Jadi Rasulullah ini memang menggalakkan supaya kita mengenakan wangi-wangian, sehingga Rasulullah kata berbelanjalah sedikit supaya kita ni sentiasa berada dalam keadaan wangi-wangian. Allah suka kepada wangi-wangian, suka, dan Rasulullah suka. Dan apabila ditanya oleh Anas bin Malik ni private secretary anak angkat Rasulullah. Anas bin Malik kata, aku selalu mencium bau wangi-wangian Rasulullah. Rasulullah. Jadi Rasulullah suka kepada wangi-wangian, dan wangian-wangian itu antaranya ialah wangian kasturi. Wangian kasturi. Kasturi ya. Sebab itu dalam Al-Quran disebut bagi orang yang berpuasa mulutnya wangi
lebih daripada baungan wangian kasturi. Sebagai perbandingan kan kasturi, maknanya kasturi ini adalah satu wangian yang disukai oleh Rasulullah, sunnah. Jadi dalam tazkirah duha pagi ini Atuk mengambil kesempatan untuk memperkenalkan siapa yang menggunakan wangian kasturi duha, itu nama Atuk brand. Dan kasturi Marian itu juga brand, nama diberi, yang Atuk berikan sendiri. Dan bolehlah siapa berminat membuat pembelian ataupun boleh jadikan sedekah. Boleh beli dan letak di masjid. Beli letak di masjid, bagi tahu tu imam, ini saya nak sedekah untuk masjid, bagi siapa yang nak solat boleh wangi-wangian ini. Sebab di masjid orang tak letak wangi yang pelik-pelik. Macam-macam brand lah. Polo tak polo apa, tak payah cerita lah. Orang tak letak. Mesti orang letak wangi-wangian yang sinonim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh buat pembelian, sedekah kepada masjid. Dapat setiap kali orang sekali pakai wangian itu, akan mendapat pahala dan lebih-lebih lagi. Bila orang pakai di masjid berarti untuk beribadah. Tak ada orang pakai kasturi pergi disko, tak ada. Tak ada apa untuk beribadah. Jadi itu kita boleh mengambil kesempatan wangi-wangian ini untuk kita beribadah. Quote of the day hari ini, Sema pagi bersama dengan Atuk. Macam biasa kita membaca surah Al-Fatihah dan kita memasang niat pahala Al-Fatihah itu semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda. Dan kita mengharapkan Rasulullah sampaikan pahala Al-Fatihah itu kepada diri kita, isteri, semua anak-anak, cucu-cucu, rakan-rakan sahabat, rakan-rakan Quote of the Day yang bersama dengan Atuk Saban Pagi, dan juga kepada muslimin-muslimat, mukmini mukminat, ya Allah sampaikanlah pahala Al-Fatihah kepada mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah Quote of the Day hari ini, sembang-sembang pagi bersemangat tu awal sikit hari ini. Amin. Terima kasih Wan. Terima kasih, insyaAllah. Awal sikit hari ini kerana pukul 10 lebih ada hal lain, jadi tak sempat lah nak buat live. Jadi seperti amalan biasa, Atuk janjikan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Atuk berjaya dapat mengadakan live setiap pagi untuk berkongsi dengan rakan-rakan, sahabat ataupun anak cucu Atuk mengenai sebuah kehidupan. Sama-sama pagi hari ini, iaitu kita sambung mengenai jangan cinta dunia yang melampau. Jangan berusaha cinta dunia kerana dia akan rugi diri sendiri. Ya Mat, Assalamualaikum Tok. Pagi. Semoga sihat. Semoga sihat dari Allah. Diraih Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Terima kasih Johnny Tok pada rakan-rakan kita. Rakan-rakan, terima kasih. Jadi dalam soal kita mengurus sebuah kehidupan, anak nak sambung sikit lagi. Di antara elemen yang paling penting ialah peraturan dalam hidup mengenai diri kita, peraturan dalam family, peraturan di pejabat, peraturan dalam sebuah syarikat. Semua kena ada peraturan. Semua. Seperti kalau kita pergi bekerja, diberi okey, kita dah setuju ambil engkau jadi pegawai ke, jadi tangan kita, masuk bekerja masuk pukul 8, rehat pukul 1, masuk balik pukul 2, balik pukul 5. Tiba-tiba kita buat peraturan sendiri, masuk pukul 10, balik pukul 11 rumah, masuk pukul 3, masuk pukul 4 pagi. Mana boleh? Tak boleh. Jadi peraturan itu adalah satu sistem yang perlu ada untuk memastikan kalau syarikat itu boleh membuat keuntungan atau boleh memberi servis yang paling baik, ataupun dalam peraturan kehidupan kita boleh patuh kepada peraturan yang Allah tetapkan. Solat 5 waktu,
Kita patuh kepada peraturan itu. Supaya kita patuh puasa bulan Ramadan. Kita boleh patuh. Boleh patuh. Dan kita boleh sambung lagi amalan dan ibadat di dalam bulan-bulan yang lain. Begitu juga dalam soal sebuah kerajaan, dia juga ada peraturan. Tak boleh mencuri, tak boleh ambil harta orang, tak boleh merosakkan harta orang, tak boleh buat jenayah, tak boleh dadah, tak boleh rasuah. Semua itu ada peraturan supaya negara aman dan damai. Peraturan. Jadi kalau ada orang yang tak ikut, sudah semestinya dia akan dibicara, didenda dan sebagainya. Itulah sebuah peraturan. Peraturan itu penting. Jadi sekecil-kecil peraturan yang kita kena wujudkan ialah dalam rumah tangga kita. Kita mendidik daripada awal lagi anak kita mengikut peraturan. Contoh yang Atuk beri tadi ialah selepas makan, pinggan sendiri mesti letak dalam sink, mesti dicuci, dibersih. Kurang-kurang pinggan satu, cawan satu. Nampak kecil je, tapi tabiat itu adalah penting. Mula-mula dia basuh yang dia saja, apabila dia sudah besar, dia basuh yang semua untuk orang lain juga. Dia tidak ada dengki, tidak ada tunggu orang lain suruh apa semua. Sebab dia sudah tahu ada peraturan. Sebuah rumah yang tak ada peraturan, dia akan kacau bilau. Kacau bilau peraturan. Macam ada orang yang ada kereta 3-4 biji. Kalau saja-saja je orang tu nak kereta, dia start je perlu keluar, tak tahu pergi mana. Jadi orang lain nak guna pun terkapai-kapai. Mana kereta, tak ada. Sebab apa? Sebab tak ada. Siapa yang nak keluar, nak guna kereta, mesti diberitahu. Apa nak ke mana, selama mana. Tujuannya ialah supaya orang lain boleh mengikut, boleh menyusunkan semula apa yang dia nak lakukan. Begitu juga kalau bapa ke suami ke nak keluar, dia kena, anak-anak kena tahu kena pergi nak pergi berapa jam, kecuali pergi kerja tu dah tahulah, pergi pagi balik petang kan. Itu dah tahulah, terima gaji bayar hutang. Orang makan gaji macam tu lah. Gaji macam tu. Jadi setiap bulan habis begitu lah. Bukan gaji habis akhir bulan. Tengah bulan dah habis dah. Habis dah. Ni sekarang ni tengah selok belakang ni, sebab gaji awal hari raya. Habis dah, gaji lambat lagi. Ni baru 15 kan. 15 gaji 27, 28, 29. Jadi lambat lagi ni, letih lagi ni. Jadi kalau bisnes sekarang, inilah masa paling merosot. Hari raya, gaji awal, anak sekolah. Anak sekolah 3 ni, semua ni telan duit semua. Dia tunggu gaji ni, tunggu gaji. Jadi bisnes apa pun akan merosot dalam bulan ni. Tak kira siapa lah, besar ke kecil ke. Kalau pergi kat mall apa semua pun tak ramai bawa beg lah. Biasa orang kalau nak balik dekat bawa beg penuh jari, beli tu beli ni. Sekarang kalau pergi tengok pun masuk tangan kosong, balik tangan kosong. Sebab apa? Fulus tak ada, fulus kurang. Cuma pergi window shopping je, tengok-tengok, balik, tengok-tengok, balik. Itulah dunia peraturan. Jadi kita kena buat peraturan. Tapi bagi orang yang ada sistem, ada peraturan, dia sudah ada bajet untuk balik kampung, dia sudah ada peraturan, dia sudah ada perbelanjaan, dapur, dia sudah ada peraturan dan bajet-bajetnya cukup, dia tak kisah gaji lambat pun tak kisah, sebab dia dah susun dah peraturan. Dia tidak stres, dia tidak desperate. Itu yang penting. Itulah, apabila tidak ada peraturan, mudah berlaku stres. Suami isteri atau dalam keluarga, bila berlaku stres, berlakulah sedikit perkelahian, pertengkaran, selisih pendapat dan sebagainya, sebab bermula daripada peraturan. Yang tak ada peraturan paling teruk lah. Kalaulah traffic light tu mati kan, kelang kabut yang kiri nak ke kanan, yang kanan, sebab itu baru traffic light mati. Kalau traffic light tak ada, macam mana? Itu pun dikontrol oleh cahaya saja. Merah, kuning, hijau, cahaya boleh mengawal berjuta kenderaan. Di seluruh dunia lagi berbilion-bilion kenderaan dengan cahaya saja, dengan color. Itulah hebatnya peraturan. Peraturan dengan ada 3 color ini, maka perjalanan laju apa semua, accident pun kurang. Kalau ada tu orang yang langgar peraturan lah. Langgar peraturan. Kalau semua patuh peraturan, tak ada potong queue, tak ada yang memandu di luar daripada kawalan, patuh kelajuan. Bila semua ni peraturan dipatuhi, insya-Allah semuanya akan selamat.
Semua salah. Jadi kalau peraturan tidak ada, maka kacau bilau lah. Nak pergi 5 kilometer pun 2 jam perjalanan, jam dan sebagainya. Begitu juga kalau kita balik kepada dalam rumah tangga kita kena set peraturan. Peraturan itu semua orang kena patuh, termasuk orang yang buat peraturan. Termasuk orang yang buat peraturan pun kena patuh juga. Tengok Rasulullah kata solat 5 waktu. Rasulullah tak solat? Solat. Rasulullah solat. Rasulullah kata suami yang baik kepada isteri dan anak-anak. Rasulullah baik tak kepada isteri? Baik kepada anak? Baik. Rasulullah baik. Rasulullah kata kita kena banyak bersabar. Adakah Rasulullah tak sabar? Sabar. Rasulullah dia buat. Dia kata dan dia buat. Dia kata dia buat. Sebab tu Islam tu murni, Islam tu syumur, Islam tu cantik, Islam tu hebat. Sebab contoh yang diberi oleh Rasulullah itu perfect. Perfect, sempurna. Jadi dia cakap dia buat. Ada orang dia cakap dia tak buat, janji bohong. Janji nak buat, tak buat. Bagi saya akan tak jadi. Auta, siapa nak percaya? Samalah sepertinya bila kita pergi berkelah, piknik kan, pergi piknik, mandi laut. Dia buat pura-pura lemas. Tolong. Bila nak pergi tolong, dia kena tipu. Kena tipu. Sekali dia buat, kali-kali dia lemah betul-betul. Tolong. Tipu tu. Tipu tu. Tak tenggelam lah. Innalillah lah. Sebab apa? Sebab dia pernah menipu. Sebab tu kita tak boleh menipu. Rasulullah tak pernah menipu. Pemimpin tak boleh menipu. Tak boleh. Tak boleh ya. Assalamualaikum tu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam. Jadi kita jangan menipu. Sekali orang hilang kepercayaan, habis. Sekali orang tak percaya, habis. Habislah. Apa pun tak jadi untuk dia. Apa jadi. Terima kasih. Sembang pagi hari ni awal sikit. Awal sikit. Siapa tahu menunggu, iaitu kita jangan melampau cintakan kepada dunia. Dunia ini adalah persiapan untuk ke akhirat. Itu penting dunia. Jangan buang dunia. Katakanlah zuhud. Saya ni orang Islam yang zuhud. Tolak dunia. Tak boleh, tak betul. Rasulullah tak tolak dunia. Rasulullah kaya. Rasulullah berniaga. Rasulullah kahwin, ramai lagi. Rasulullah ada rumah. Rasulullah ada unta, ada. Rasulullah ada kuda, ada. Di antara kuda yang terbaik di tanah Arab pada masa itu, kuda Rasulullah. Rasulullah ada pedang, ada. Senjata, ada. Rasulullah ada pakaian, ada. Berarti Rasulullah tak tolak dunia. Tak tolak dunia. Makna zuhud ni ialah kita ada segala-galanya, tapi kita memilih tidak bermegah-megah. Itu tanda zuhud. Kita kaya, contoh duit juta-juta, tapi kita tak tunjuk kita megah. Kita pakai kereta hanya secukup mengikut keperluan. Tak perlu ada 30 buah kereta. Contoh macam tu. Itu zuhud. Tapi ada setengah orang kalau zuhud ni tunjuk miskin, makan pun roti canai je. Bukan. Itu silap. Silap. Rasulullah sendiri makan paha kambing, kaki hadapan kambing. Itu kegemaran Rasulullah. Rasulullah makan mewah. Dia paha kambing sebelah kanan. Itu kegemaran Rasulullah. Tapi ada kalanya Rasulullah juga kelaparan. Seperti apabila berlaku persiapan peperangan Khandak. Masing-masing lapar. Lapar. Rasulullah sampai ikat batu 4 biji di pinggang supaya perut dapat dikepiskan, tidak rasa lapar. Contoh. Dan dalam kehidupan sahabat-sahabat juga sederhana. Sederhana. Macam Sayyidina Ali dengan Fatimah, hidupnya sederhana. Dia tidak beli mewah. Pakaian Fatimah itu bertampal-tampal. Anak Rasulullah ini berarti anak presiden, anak agung, anak ketua kerajaan Islam. Fatimah ni anak bongsu, tapi pakaian dia bertampal-tampal je. Dia tak kisah. Dia memilih untuk hidup sedemikian rupa. Bukan kerana dia hidup miskin, tidak. Tapi dia memilih hidup cara sederhana dan ke arah orang yang serba kekurangan. Itu pilihan dia.
Pilihan dia. Ada orang miskin di dunia sekarang, memang dia miskin sungguh kerana dia malas kerja, tak ada ilmu, tak beribadat, dia miskin sungguh. Itu orang miskin. Tapi kehidupan Rasulullah dan sahabat ni, dia memilih untuk hidup sederhana. Rasulullah ada capai je. Capai dia putus, dia ikat balik. Baju dia koyak, dia jahit balik. Itu Rasulullah. Walaupun raja-raja Rom apa semua menghadiahkan baju-baju, Rasulullah tak pakai. Bagi jubah mahal-mahal. Ada satu sirah. Satu sirah seorang sahabat. Seorang sahabat datang jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mohon sedekah, bantuan daripadamu." Rasulullah kata, "Aku tak ada benda lain yang aku boleh bagi, inilah jubah." Jubah tu adalah jubah yang Rasulullah paling sayang. Dia kata, "Kau ambil jubah ni, kau pergi jual dan gunakanlah duit itu." Itu cara Rasulullah. Cara Rasulullah. Jadi kawan ni dapat jubah. Dapat jubah, dia ambil jubah tu. Bagaimana Rasulullah infak? Ambil jubah, pergi lelong, pergi jual di kedai. Ada seorang amallah, orang yang kaya itu, dia buta. Dengar kata ada seorang Rasulullah setelah pun infak jubahnya kepada seorang, dia kata, dia beritahu kepada khadam dia, "Kau pergi beli jubah tu, ikut harga berapa pun. Kau beli asalkan dapat." Dia buta, jadi suruh orang lain tolong pergi beli. Jadi dia pergi bida, pergi beli jubah yang Rasulullah bagi. Jadi dia pun berjaya beli jubah tu. Jadi orang yang minta donation, sedekah kepada Rasulullah dapat duit lah. Dapat duit beratus-ratus dinar. So happy lah orang tu. Dan orang yang si kaya ni, yang buta ni, ambil jubah Rasulullah. Dia sapu muka dia. Dia cium bau wanginya jubah Rasulullah. Dia dah kedai oleh Allah SWT, dia boleh celik. Mata dia boleh melihat. Dengan sapu jubah di muka dia. Ini mukjizat Rasulullah. Mukjizat. Dia pun bersyukur sangat. Jadi, dan dalam masa yang sama, dia kata dia nak menyerahkan kembali jubah ni kepada Rasulullah. Jadi dia pun pergi jumpa Rasulullah, dia serah kepada Rasulullah, dan dia cerita. Bila dia dengar Rasulullah menyerahkan jubah kepada seorang tu jual, saya beli dan saya ambil jubah tu, sapu muka saya, buta saya boleh celik melihat semula. Dan sekarang saya nak hadiahkan semula jubah ni kepada Rasulullah. You lihat bagaimana mukjizat. Sebab itu sedekah ini tidak akan menjadi kita miskin. Rasulullah sedekah jubah sehingga orang yang jual jubah dapat duit. Dan orang buta dapat sembuh daripada jubah itu juga. Dan jubah itu kembali kepada Rasulullah. Ini kebesaran Allah SWT. Kita kena yakin. Yakin dengan sedekah yang kita berikan, yang kita infakkan. Sebab Allah telah memberi jaminan, kamu tidak akan miskin jika kamu sedekah. Tidak akan miskin. Betul, dari segi duit ada 100, kamu sedekah 50, tinggal 50. Itu dari segi duitnya. Tapi yang Allah nak bagi, unlimited. Unlimited. Sama-sama pagi hari ini. Quote of the day kita ialah cinta dunia yang melampau itu merugikan diri kita sendiri. Jadi cukuplah untuk hari ini. Sama-sama hari ini. Kita jumpa lagi besok. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang ialah kelemahan Datuk sendiri. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.